Dalam video kali ni aku nak share dekat korang semua pengalaman perjalanan aku mengelilingi Perak dan juga laluan yang aku gunakan untuk mengelilingi Perak. Mungkin ada antara kita yang mempunyai cita-cita yang sama, nak round Perak juga. Harap video ni dapat membantu korang semua. Assalamualaikum, salam satu dunia. Aku Isfan. Pada peringkat awal perancangan, laluan yang aku akan gunakan adalah 724 km. Tetapi semasa perjalanan, laluan yang sebenarnya aku lalui adalah 741 km. Disebabkan oleh aku tambah satu lagi laluan untuk aku bermalam di Teluk Senangin. Jadi kita masuk ke topik pertama kita, persediaan. So sebenarnya jika kita ingin lakukan perjalanan yang jauh ni, eloklah kita mengikuti konvoi. Sebab apa? Lebih senang, lebih selamat. Lagi-lagi jika ada berlaku perkara yang tidak diingini. So dalam kes aku pula, aku ni ditendang keluar ataupun dikeluarkan daripada mengikuti konvoi tersebut. Walaupun aku dah bayar hampir 2 bulan sebelum, termasuk juga dengan cuti aku apply hampir 2 bulan sebelum aku mengikuti program tersebut. Jadi dengan alasan tiada tempat untuk aku. Bayangkan dah apply hampir 2 bulan, macam tak logik pula kan. Tapi ketika itu ada juga sponsor-sponsor yang baru dan juga ada juga grup-grup daripada luar. Sebab aku pun sebenarnya dijemput pada peringkat awalnya, diajak. Jadi aku ada berhak untuk terasa sebab aku pun mempunyai perasaan. Yelah, bayangkan kau dah apply cuti lagi kan. So tak apa, disebabkan itu aku buat perjalanan solo aku. So perjalanan solo ni aku rasa lebih tepat. Sebab apa? Aku melakukan perjalanan secara menyeluruh mengelilingi Perak berbanding program mereka. Jadi kita pergi ke topik yang seterusnya. Langkah-langkah yang aku gunakan untuk melakukan perjalanan aku. Yang pertama sekali, kita perlu tahu mengenai peta Perak. Jadi kita kena kenal pasti laluan yang mana kita akan gunakan. Dalam kes aku menggunakan kaedah Google Map, yang mana aku menanda setiap laluan yang aku akan gunakan. So dia menjadi satu laluan. Mungkin dalam video yang akan datang aku akan kongsi dekat korang macam mana kita nak buat laluan mengelilingi satu-satu kawasan, memudahkan lagi untuk korang travel mana-mana saja, tak kisah di luar negara, di dalam Malaysia juga. So dan langkah yang kedua adalah kita servis motosikal kita semestinya. Contoh seperti tukar minyak hitam, tukar plat dan cek jika ada kerosakan di bahagian yang lain. Dan yang ketiga adalah menyiapkan persediaan diri sendiri. Tak kisahlah barang mandi ke barang makan, termasuk juga tempat mana yang kita akan bermalam. Kalau kita ada duit lebih nak check in hotel, silakan. Kalau aku suka camping, lebih adventure kan. Okey, kalau korang perasan, baju yang aku pakai sekarang ni adalah dihasilkan sebelum aku melakukan konvoi secara solo. Sebab apa? Sebelum aku dikeluarkan daripada konvoi mereka, mereka ada berikan baju sponsor ataupun jaket sponsor untuk setiap ahli. Tapi takkanlah aku nak pakai kan, disebabkan oleh aku dikeluarkan. Aku rasa tak perlu kot aku nak pakai baju tu. Jadi terima kasih dekat Abang Boy sebab menghasilkan baju ni. Abang Boy, Abang Fazal Alam kita, drifter Malaysia. Wow, gempak kan. Logo ni sebenarnya ciptaan dari aku, design daripada aku, yang mana aku ambil daripada Facebook page yang aku buat, Chip CC DBT, Federasi Ipoh Perak, chopper klasik, bobber Brat Style Striker. Perjalanan aku bermula daripada Ipoh Perak, menghala ke selatan. So menghala ke Tanjung Malim. So akan lalui lah setiap daerah ni seperti ataupun setiap kawasan seperti Gopeng, Tapah, Bido, Sungai dan seterusnya sampai Tanjung Malim, sampai hujung aku menghala ke Teluk Intan. So tangkap gambar lah dekat situ. Tapi yang bestnya, bila aku pergi setiap kawasan ni, bila aku berhenti, mesti ada orang yang datang dekat aku untuk tangkap gambar. So bagi aku agak seronok sebenarnya. Sebab apa? Bila rider-rider ni tangkap gambar dengan aku, yelah tak pilih bulu kan, sebab minat sama kan. So aku rasa macam respect kat korang, walaupun motor aku ni motor buruk je kan. So thank you guys, membakarkan lagi semangat aku. Dan seterusnya aku pergi ke menghala ke Bagan Datuk.
Okay guys, kita ada isu sikit je tadi. Tak banyak pun isu dia. First, tadi sebenarnya wiring, tapi tak apa. Tadi rantai dah tercabut dah. So kita reversekan ni, bagi dia masuk balik, dah boleh jalan dah. Cuma sekarang ni untuk teruskan perjalanan, kalau dah waktu malam aku tak boleh go. Wiring tiba-tiba terbakar, semua hancur. Dia sampai jadi reput lah wayar tu. So tak apa, ingat nak camping dekat Gerik, area-area Gerik, kat mana-mana je lah yang aku rasa boleh banyak kemah. Tapi nampaknya kemungkinan besar aku akan cari dekat-dekat berhampiran lah. Baik, kita punya motor kena wiring hari ni. Wayar kau tak raya? Sudah terbakar. Bakar, kau bakar. Aduh, so sebenarnya terbakar dekat Sungkai lagi tadi. So fikir-fikir balik mungkin nak camping tempat-tempat yang orang kata campsite, tapi nampak gaya jauh lagi. Bawa tahu. Jadi aku minta tolong orang repair motor aku. So setelah repair tu, malam tu hujan dalam dekat-dekat pukul 8. So aku terpaksa redah hujan yang agak lebat untuk sampai ke Teluk Senangin. So memang basah lencun lah, nasib pakai baju hujan kan. Aku tanya dekat abang dekat sini, dia kata tapak kemah kat sini free. So mungkin yang dekat dalam chalet sana yang berbayar kot. Jadi aku harap betul lah. So kita tidur dulu, pasang kemah. Okay geng, seperti yang korang nampak kat depan ni, hujan lagi kat luar tu. Right, korang boleh nampak air menitis-nitis, air hujan. So aku ada masak air sikit lah buat teh tarik. So ada barang-barang yang aku nak masak sebenarnya. Aku ada arang dengan daging ayam. Baiklah. So pada keesokan harinya, dalam sekitar pukul 5 macam tu, ada family datang 5 pagi. So aku pun dah terjaga waktu tu, sebab dengan bunyi ombak aku rasa tenang, aku rasa happy je. Bangun pagi tu dah lah datang basah-basah, sedap lah, kira lena lah tidur aku ni kan. So ada family datang awal pagi tu, diorang pacak kemah. So aku sempat lah berbual dengan mereka. Alright guys, so kita dah sampai kat Teluk Senangin malam tadi. So buat wiring sikit motor, wiring terbakar. Lepas tidur dekat sini pagi ni, alhamdulillah dapat rezeki daripada abang Bob kita dengan family. Thank you. Seterusnya aku teruskan perjalanan aku pergi ke Kuala Kangsar, Taiping, terus ke Bagan Serai. Bagan Serai, lepas tu ke Rian lah, sampai ke Rian, sampai hujung terus. Jalan tengah untuk pergi ke Gerik tu ada satu sungai, Lata apa aku dah lupa dah. Aku ni tak tengok skrip sebenarnya. Okay. Air terjun Lata Putih. Sampai dekat air terjun Lata Putih tu ada tanah runtuh, jadi aku tak boleh ikut laluan tu. Jadi aku terpaksa patah balik, pergi ke Gerik Perak. Dan waktu tu daripada Bagan Serai tu memang sangat lebat hujan dia. So aku pergi ke Gerik pun dah putih-putih dah. Memang ada sampai dekat jambatan tu dah lengang sikit. So dan bila aku patah je balik, motor aku dah mula semput dah. Jadi tak apalah, alhamdulillah aku dah selamat sampai dekat Ipoh Perak. Aku akan buat satu lagi video yang menunjukkan perjalanan aku saja. So bebel-bebel ni korang dah dengar. Kita pun telah sampai ke penghujung video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.